أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para penonton, para jemaah sekalian, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Qasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan mudah-mudahan insya-Allah bagi mereka yang dalam keadaan yang tidak sihat, semoga Allah Ta'ala memberikan kesihatan. Mudah-mudahan bagi mereka yang ada masalah, semoga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar daripada masalah kehidupan kita ni, insya-Allah. Para penonton rahimakumullah, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bersama baginda, hendaklah kita mempelajari cara-cara, amalan-amalan ataupun apa sajalah untuk membantu kita dapat bersama baginda alaihi salatu wassalam di syurga. Hari ini kita nak membicarakan berkenaan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersihkan hati yang hitam, hati yang gelap gulita, ditutup hati dia. Ini dia ada sebab-sebab lah. Dia bukan khatam, dicop tu khatamallahu ala qulubihim, itu lain lagi lah. Ini kadang-kadang dia menjadi hitam ni kerana sebab-sebab salah sangka ataupun information tak betul. Ada sebab-sebab lain lah. Jadi insya-Allah kita nak bincarakan sebab banyak di kalangan kita ni tidak sedar kita punya kelakonan, sifat kita berpunca daripada masalah hati kita. Kalau sekiranya hati kita ni tidak baik, dia akan melahirkan sikap yang tidak baik. Kalau hati kita sentiasa bersangka buruk dengan orang, dia akan melahirkan sikap yang tak betul lah. Tapi kalau kita memiliki sifat hati yang mulia, akan melahirkan sikap yang mulia. Jadi bagaimana cara Rasulullah bersihkan hati yang hitam, yang gelap, yang ditutup hati dengan benda-benda yang kita akan bincangkan. Dan kalau kita ada sifat-sifat tersebut, hendaklah kita bersihkan dengan cara yang insya-Allah sebagaimana kita boleh lihat bagaimana Rasulullah membersihkan hati, mudah-mudahan bercahaya balik, nur keluar balik. Sebab seorang mukmin ni macam mana pun tetap ada cahaya dalam hati dia. Dan sebagaimana Rasulullah pada menyebut istafti qalbak, bagi orang mukmin kadang-kadang dalam berdepan dengan kehidupan, malahan dalam berdepan dengan fatwa-fatwa pun, berdepan dengan masalah, kadang-kadang kita kena tanya hati kita. Istafti qalbaka, tanya hati kamu, sebab hati kita ni walaupun kadang-kadang ada sifat-sifat yang tidak elok, tapi di sana ada bibit-bibit nur yang boleh membantu sebab ada keimanan. Jadi ini yang kita nak bincangkan, sebab kita nakkan hati kita bersih, hati kita baik, perangai pun kita baik, supaya kita dapat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Kalau tidak nanti susah. Jadi bagaimana cara Rasulullah nak bersihkan hati yang hitam, terutama di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan musuh-musuhnya. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan baca surah Al-Fatihah dahulu, supaya diberkati apa yang kita pelajari ini dan mudah-mudahan memberi manfaat dan ilmu yang membawa ke syurga Allah Ta'ala, dan yang lebih utama dapat bersama baginda alaihi salatu wassalam ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, para jemaah rahimakumullah, tajuk kita berkenaan cara Rasulullah bersihkan hati yang hitam. Kalau istilah kita punya hati hitam legam, jadi kalimat legam tu hitam gelap. Jadi ini ada sebab-sebab. Tapi para jemaah, yang paling teruk dalam hati-hati yang hitam ni iaitu orang yang degil, tak mahu terima kebenaran. Dia memang dah sifat degil, dia tahu benda tu benar, 100% betul. Macam sekarang kita nampak matahari tu, matahari tu ada cahaya, matahari tu bulat, ada matahari, dia tak nak percaya. Tak nak percaya matahari tu keluarkan cahaya, keluarkan api dan sebagainya. Dia percaya meripik pula. Jadi ini yang paling degil. Dan orang-orang degil macam ini, itulah nanti akhirnya khatamallahu ala qulubihim. Macam orang-orang munafik di Madinah, mereka dah nampak, lihat kebenaran Rasulullah, mereka tak mau beriman. Mereka tunjukkan Islam tapi mereka tidak beriman. Ini munafik di Madinah. Maka Allah Ta'ala chop hati mereka sampai bila-bila pun takkan beriman. Pasal mereka yang nak macam itu. Jadi ini yang paling teruk. Tapi insyaAllah kita ni kalau ada hitam-hitam sikit pun ada cara untuk bersihkan. Baik para jemaah rahimakumullah, bagaimana cara Rasulullah bersihkan hati yang hitam? Hitam ni ataupun gelap, dia ada banyak-banyak sebab. Antaranya kerana benci yang terlalu kuat. Dan benci ni pula kadang-kadang sebabnya bermacam-macam. Ada orang benci ni kerana information tak betul. Ini contohnya macam orang benci pada Islam. Pasal apa? Information tak betul. Macam baru-baru saya tengok ada seorang wanita, banyaklah orang-orang wanita, orang-orang barat, mereka banyak dapat information tentang Islam salah. Mereka anggap Islam ni agama jahat lah, Islam ni agama teroris. Jadi akhirnya benda-benda information yang salah menanamkan dalam hati mereka sifat benci yang kuat terhadap Islam, dan akhirnya menyelubungi hati mereka supaya menjadi hitam lah, tak dapat information yang betul. Tapi selalu apabila dapat information yang betul, benda yang hitam tu akan jernih kembali. Sebab itu macam seorang wanita tu lah, saya lihat satu YouTube, dia kata dia akhirnya dia dapat information tentang akhir, tapi dia tengok orang-orang Islam bagus, orang Islam perangai bagus, kenapa pula? Daripada mana information dia dapat mengatakan Islam ni teroris? Jadi akhirnya dia buat kajian, dia tanya orang Islam, dia pergi rumah orang Islam, tengok kehidupan orang Islam semua bagus, melayan orang yang baik akhlak. Akhirnya dia bina Islam, dia belajar, dia selidik Islam, akhirnya masuk Islam. Jadi rupa-rupanya segala information yang dia dapat semua salah, menyebabkan dia benci sangat dengan Islam. Ini benci kerana salah information, menghitamkan, menjadikan hati gelap melihat kebenaran. Tapi selalunya akan berakhir dengan mendapat information. Satu lagi, dia menjadi hitam, benci juga, tapi akibat daripada degil. Dia macam orang-orang munafik di Madinah, dia iklankan dia Islam tapi dia tak beriman. Dan kenapa? Kerana dia benci sangat dengan Nabi, benci sangat Islam. Pasal apa ni benci sangat? Sebab mereka lihat kebenaran tapi mereka tak mau terima. Satu perkara aneh dilihat, ada setengah-setengah manusia jadi dah nampak kebenaran Islam, dah tahu kebenaran Islam, tapi dia tak mau terima. Punca pasal apa? Benci. Benci kerana sebab apa pula Islam ni? Kenapa? Padahal dia tahu Islam tu benar. Jadi orang macam ini dia menjadi hitam, gelap, akhirnya menutupi perasaan dia, membenci. Dan ini orang macam ini kalau dia tak berubah, Allah akan cap dia, khatamallahu ala qulubihim. Dan orang macam ini sampai bila-bila pun tidak akan beriman, pasal dia sendiri nak macam itu. Jadi sebagai contoh, kita ambil contoh macam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana dia sudah dapat information salah tentang Islam. Dia anggap Islam ni memecah belahkan umat. Sebab tu Sayyidina Umar, dia kata, mana Muhammad? Aku nak bunuh dia. Pasal information sampai, dia kata Nabi Muhammad pecah belahkan umat, Islam pecah belahkan umat. Jadi akhirnya dia beritahu, wahai Umar, kamu ni marah-marah nak bunuh Muhammad. Kau tengok adik perempuan kau sendiri dah masuk Islam. Jadi dia marah, dia pergi rumah
adik perempuan ni, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu memang orang yang kira disegani lah oleh masyarakat kaum Quraisy. Dilihat perempuan yang masuk Islam, dia lah orang lelaki, dia sepak isi sampai berdarah hidung. Jadi adik dia kata, wahai Umar, kau dengar dahulu apa yang nak dibawa oleh Muhammad, Nabi Muhammad. Jadi supaya nak betulkan information yang kamu dengar ni banyak. Mungkin Allah Ta'ala nak lembutkan hati dia, kata, apa dia yang Muhammad bawa? Aku nak dengar. Kalau sebelum ni semua dengar information salah. Jadi ketika itulah adiknya membaca, ada dia kata Sayyidina Umar diberikan tulisan supaya dia baca surah Taha. Ini cukup menarik para jemaah. Sebab itu permulaan surah Taha ni bagi mereka yang hati keras atau degil, mudah-mudahan dapat dilembutkan. Saya baca sedikit tentang surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sayyidina Umar baca ni, Taha, kami tidak turunkan kepada kamu wahai Rasulullah Quran untuk menyusahkan kamu, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai tazkirah, peringatan bagi mereka yang takut. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran diturunkan daripada Allah Ta'ala yang telah menciptakan bumi ini dan seluruh langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bersemayam di singgasananya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Allah Ta'ala itu yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi, dan antara keduanya, dan semuanya milik Allah Ta'ala. Wa in tajhar bil qawli, sekiranya kamu bercakap ataupun kamu senyap-senyaplah hati, Allah Ta'ala tahu. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, bagi Allah nama-nama Allah yang mulia, dan seterusnya. Jadi ketika itu adik perempuan Sayyidina Umar melihat abangnya tertunduk. Pasal apa? Memang ayat ni, para penonton rahimakumullah, memang cukup menggegarkan jiwa yang benar-benar inginkan kebenaran. Sayyidina Umar terduduk. Jadi adiknya kata, wahai abangku Umar, kamu cepat-cepatlah jumpa Rasulullah, sebab Rasulullah pernah berdoa, muliakanlah Islam dengan salah satu Umar, sama Umar bin Hisham ataupun iaitu Abu Jahal, ataupun Abu Jahal pun Umar juga. Satu lagi Umar bin Khattab. Jadi dia minta, wahai abangku, kamu jumpa. Akhirnya Sayyidina Umar, dia dengan bahasa Al-Quran ni cukup luar biasa, dia jumpa Rasulullah, bertanya, akhirnya dia masuk Islam. Ini makna dia hati menjadi hitam kerana benci salah information. Jadi apa beberapa information yang betul, akhirnya masuk Islam. Baik, satu lagi daripada orang kaum musyrikin yang dah dapat information kebenaran Islam, tapi pasal degil, dia tak nak terima Islam. Siapa dia? Iaitu Utbah bin Rabi'ah. Dalam buku ni ada, Indahnya Bersama Rasulullah di Syurga, muka surat 113. Ini kita nak bezakan. Ada orang hatinya menjadi hitam kerana kebencian berpunca daripada information yang salah. Yang satu hitam hatinya kerana benci, tapi dia tahu Islam benar, tapi memang dia dah benci lah. Betul tak betul pun dia benci. Ini teruk lagi. Jadi antaranya Utbah bin Rabi'ah, dia dah lihat kebenaran Al-Quran, tak macam Sayyidina Umar, dia lihat di Islam. Dia lihat kebenaran Islam, dia degil, tak mau terima juga. Ini saya baca muka surat 113, di mana Utbah bin Rabi'ah mewakili kaum musyrikin datang ke rumah Rasulullah, bertemu Nabi, dan dia katalah bahawa tanya, wahai anak saudara Utbah, katalah, kalau kamu berdakwah ni kerana inginkan harta, kami akan kumpulkan harta untuk kamu. Kalau sekiranya kamu berdakwah ni, wahai Muhammad, kalau nak jadi raja, kami akan lantik kamu jadi raja lah. Kalau kamu kerana sihir, kita akan cari obat supaya kamu sembuh daripada sihir. Jadi akhirnya Rasulullah pun kata, baiklah, kalau kamu dah habis cakap semua ni, maka Rasulullah pun sebut, wahai Utbah, saya akan membaca ini ayat-ayat supaya kamu perhatikan. Maka dibaca surah Fussilat, para jemaah, surah Fussilat daripada ayat pertama hingga ayat 13. Surah Fussilat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Iaitu Hamim diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah,
lagi Maha Penyayang. Kita ni kalau dengar kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim ni, kita benda macam biasa. Pasal kita dah tahu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bagi orang-orang musyrikin, orang yang bukan Islam, apabila dengar mereka akan, Tuhan ni Maha Pengasih Penyayang ya. Bagi orang bukan Islam, kalau baca Quran, mereka akan terpegun pasal bahasa-bahasa dia. Jadi disebut sini diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumin ya'lamun. Ayat Quran diturunkan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya serta tidak mendengarkan. Sehinggalah sampai kepada ayat 13, fa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, wahai Rasulullah, aku telah memberi amaran kepada kamu semua akan bencana petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Samud. Maka Utbah pun bangun seperti ketakutan dan meletakkan tangannya di mulut Nabi SAW dan berkata, anshudukallah warrahim. Aku minta padamu demi Tuhan untuk berhenti membaca dan demi silaturahim. Maknanya di sini Utbah bin Rabi'ah, dia sampai akhir tak beriman. Dia sampai tutup mulut Nabi. Dia tahu ini kata-kata luar biasa. Tidak pernah beliau dengar pujangga ke syair tidak menyebut benda-benda macam ini. Satu perkara yang cukup menarik dan menggetarkan jiwa dan betul-betul memberikan menusuk di hati lah. Jadi apabila sampai situ dia kata, demi Tuhan kamu stop, jangan baca lagi. Mana dia takut, mana dia tahu benda tu betul. Macam Sayyidina Umar tadi, dia tahu betul, dia beriman. Tapi dia tahu orang Utbah, dia tahu betul, tapi dia cari jalan macam mana supaya nak tunjukkan benda ni tak betul. Macam contoh macam 1 campur 1, 2. Ada orang percayalah senang, ni reality. Tapi ada orang degil, dia pastikan 1 campur 1 bukan 2. Macam-macam lah. Macam mana? Ini orang yang degil ya. Jadi di sini akhirnya maknanya Utbah tidak beriman. Jadi itulah pertama sekali antara penyebab hati menjadi hitam kerana benci yang terlalu kuat. Satu kerana sebab salah information, satu lagi information betul tapi memang dah hatinya benci. Orang kalau dah benci, betul ke salah pun dia tak nak terima. Nak buat macam mana? Itulah kan. Jadi ini, jadi ubat dia bagi orang-orang yang membenci Islam. Kita pun tak tahu, ada orang benci salah information, ada orang benci kerana macam-macam. Terbaik sekali kita suruh dia baca Quran. Suruh dia baca Quran, yang terbaik. Ini banyak kes-kes di mana apabila dia baca Quran, baru dia sedar Islam yang dia sangka buruk, rupanya Islam tu agama yang baik. Kita orang-orang Islam yang dilahirkan sebagai Muslim, kita baca Quran mungkin kita tak merasakan sangat Al-Quran tu sebagaimana orang-orang bukan Islam baca Quran. Sebab itu kita galakkan. Sebab sekarang di Eropah sekarang ni pun banyak orang-orang mereka galakkan baca. Dalam bahasa Inggeris pun tak apa, baca Quran, galakkan mereka baca. Biar mereka lihat perbandingan dengan kitab-kitab suci sebelum ini, perbezaan banyak. Banyak sekarang tuan-tuan, ibu-ibu, kita baca, lihat dekat YouTube, orang-orang yang masuk Islam kerana baca Quran. Banyak sekali. Sebab itu Al-Quran itulah hidayah kepada manusia sekalian. Jadi saya sebagai contoh antaranya ada seorang paderi daripada Indonesia, wanita ni keluar saya dengar di radio dulu dah lama, berapa puluh tahun dulu. Mudah-mudahan dia masih hidup lah. Namanya Irene Handono, dia seorang paderi. Dia kata dia nakkan sangat orang-orang Islam ni supaya masuk syurga. Sebab agama Nasrani kan kalau tak masuk agama mereka, mati masuk neraka. Jadi nakkan orang-orang Islam ni masuk syurga, masuk Nasrani. Jadi Irene Handono ni dia fikir salah satu cara untuk nak mereka ni tinggalkan agama Islam, cari kelemahan Al-Quran. Jadi dia pun usaha baca Quran untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Jadi pun dia pun buka Al-Quran, terjemahan Melayu lah, Indonesia. Jadi buku Melayu ni, kita tahu buku Melayu kan kita buka daripada sini dari kiri. Tapi yang buku Arab, Al-Quran, kita buka daripada kanan ini. Jadi dia ingat Al-Quran ni buku Melayu. Jadi dia buka macam buku. Jadi rupa-rupanya kalau Quran kalau kita buka daripada last sebelah kiri, dia dah jadi yang last sekali Qul Huwallahu Ahad. Jadi dia pun buka dengan first page, rupa-rupanya last page. Last page Quran Qul Huwallahu Ahad.
Jadi dia terperanjat, dia kata, dia cerita pengalaman dia apabila dia nak cari kesalahan Quran, terserentak dengan surah ni. Kata kalau Allah betul esa satu, sedangkan dia percaya Tuhan tu ada tiga tapi satu. Allahu Samad, segala hajat kembali kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak lahirkan, tidak beranak, dia beranak. Sampai situ dia terperanjat. Dia kata seorang macam surah ni nak mencabar dia juga. Sebab dia percaya Tuhan tu dia beranakkan, dilahirkan, ada macam-macam lah, kita bapa, family dan sebagainya. Akhirnya daripada surah ini dia tersentuh, terperanjat. Akhirnya dia mula tertarik. Mana Allah Ta'ala nak tunjukkan. Jadi ada orang ni bagus, dia baca Quran, dia sedar kesilapan dia nampak kebaikan Al-Quran, dia sedar, dia nak cari kebenaran. Tapi ada orang macam Utbah bin Rabi'ah, dia tahu kebenaran Al-Quran, dia tak mau, dia degil juga hatinya, sudah tak mau, dah benci-benci juga. Jadi akhirnya Irene Hardono tadi masuk Islam. Dan ada satu lagi kes juga di mana orang yang nak bom pusat Islam dekat Amerika, saya tak tahu ni, di kat YouTube juga ada sebut nama dia, saya susah sikit nama dia saya nak sebut. Dia kulit dia pun macam merah-merah. Dia kata pengalaman dia nak bom satu pusat Islam. Sehingga satu ketika dia niat yang buat dia bertukar pendapat tu pasal dia tengok anak perempuan dia berkawan dengan orang-orang Islam. Dia kata kenapa aku benci sangat dengan orang Islam ni, sedangkan anak perempuan aku berkawan orang Islam. Akhirnya dia cuba tukar balik dia punya mindset dia. Dia cuba baca Quran. Jadi akhirnya dia baca Quran, dia mula tertarik, dia mula berbincang lagi masjid, akhirnya masuk Islam. Dan yang lebih menarik lagi, tempat yang dia nak bom tu, sekarang dia jadi chairman, dia jadi direct chairman, tak silap saya, ketua pengarah pusat Islam. Padahal tu tempat dia nak bom. Saya lupa nama dia lah para jemaah. Dah banyak sangat nama dia. Jadi ini jadi ubat bagi orang-orang yang degil macam ini, benci pada Islam, baca Quran. Ini cara Rasulullah bersihkan hati yang hitam. Yang kedua para jemaah, ini hitam ini, hati menjadi gelap ni kerana nafsu maksiat. Ada orang apabila nafsu dia tak boleh dikawal, menguasai jiwa dia, hati dia, perasaan habis, dia tak boleh kontrol. Jadi contohnya macam pernah ada seorang lelaki berjumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini riwayat kata dia nak masuk Islam dengan syarat dia nak melakukan benda tersebut. Ada yang kata dia dah Islam, baru masuk Islam, tapi izinkan dia melakukan inilah benda-benda macam ini. Jadi ini orang macam ini memang nafsu sudah menyelubungi dia, dia tak boleh kontrol lagi. Izinkan aku, contohnya, izinkan saya untuk merompak. Dia dah suka macam Tai Long, dah biasa kasih pinjam orang, lepas tu tak kasih balik, pukul, bantai, simba cat rumah. Dia dah terbiasa. Jadi orang macam ni dah terbiasa dengan benda-benda macam ini, maksiat. Maka bagaimana Rasulullah SAW bersihkan hati yang hitam ni, yang jadi gelap kerana nafsu? Maka Rasulullah tanya dia, kamu nak buat benda ni, zina ni, kalau sekiranya ibu kamu buat, kamu setuju? Tengok, secara logik. Dia kata, tak setujulah. Kalau sekiranya anak perempuan kamu buat, kamu setuju? Tak setuju juga. Kalau adik perempuan kamu buat, kamu setuju? Tak setuju lagi. Orang-orang Arab dia punya jaga family kuat. Kalau ibu kamu ataupun isteri kamu. Jadi begitu je orang lain. Apa yang kamu nak buat, terus melibatkan orang lain punya family. Akhirnya Rasulullah pegang dadanya, doakan kebaikan. Lepas tu pemuda tersebut pun alhamdulillah dah tak lagi minta pelik-pelik macam ini dan tenang hidup. Jadi macam kita juga, kalau macam ibu-ibu, tuan-tuan di luar sana, mungkin anak-anak kita yang jenis macam ini, kita terangkan dari segi fakta logik, benda ni salah pasal orang lain tak suka. Dan kita juga doakan dia supaya dapat dilepaskan daripada belenggu hawa nafsu ni. Selalu remaja-remaja ni memang susah nak dikawal, tapi selalu umur dah 40 lebih, dah kahwin, 50 orang pun dah malas. Banyak orang cakap kalau umur dah 50 lebih ni, kalau nak kahwin pun setakat nak berkawan sajalah. Kalau umur 60 lebih kahwin, setakat untuk nak ada teman hidup saja, bukan untuk nafsu dan sebagainya. Tapi kalau umur 20 tahun kahwin, memanglah itu yang dikejar-kejarkan sangat. Kadang-kadang tak mau kahwin, kejarkan itu dulu.
Jadi Rasulullah ingatkan mana benda ni tidak disukai oleh orang lain. Jadi ini yang kedua, macam mana nak membersihkan hati yang gelap, hati yang hitam ini akibat daripada nafsu syahwat, iaitu terangkan logiknya, tak boleh dan doakan. Yang ketiga, ada orang menjadi hitam hatinya, menjadi gelap kerana menjadikan dunia segala-gala. Tadi pasal perempuan, ini dunia, kiblat dia dunia, nak kaya dunia, pentingkan diri sendiri. Jadi apa ubat bagi orang-orang yang dah jadikan segala-galanya dunia, nak, maaf cakaplah, buat penipuan, kadang-kadang sanggup bunuh orang kerana nak kaya, jadi macam kartel semua ni, drug addict, drug dealer semua ni lah. Jadi bagaimana Rasulullah ingatkan, aksiru min hadimil maladzat, perbanyakkan ingat kematian. Lagi-lagi kalau bagus tu datang tempat pengkebumian orang yang tersayang. Contohnya macam mak kita meninggal, bapa kita meninggal, orang tersayang, anak, mudah-mudahan anak kita insya-Allah panjang umur, tapi orang-orang tersayang kita meninggal, kita datang ke kubur, tengok macam mana ditimbus, ditanam, percayalah memang waktu itu menyentuh jiwa kita supaya sedar kita ni satu hari akan kembali ke tanah. Ini bagi orang yang menjadikan dunia segala-galanya, perlu dilembutkan, dibersihkan hatinya dengan melihat orang ditanam di kubur, ataupun melihat sentiasa mengingati bahawa kita akan meninggal. Macam Imam Ghazali sebut rahimahullah, benda yang paling dekat dengan kita ni adalah kematian. Orang-orang sekarang bercita-cita jauh, kata dekat-dekat, padahal kematian yang paling dekat. Ini masalah hati menjadi hitam kerana menjadikan dunia segala-galanya, maka ubatnya, cara bersihkan, sentiasa ingatkan kematian. Yang keempat, akhir sekali para jemaah, iaitu hati yang menjadi hitam, menjadi gelap ni kerana sebati sifat dia keras hati. Ada orang ni, Allah, dia punya degil, dia punya keras kepala, keras hati dia. Orang kata macam ungkal, macam degil semacam. Tak tahu apa, dia dah makan apa ni. Aku belajar, tak tahu, dia kadang-kadang dapat, memang sikap degil, keras kepala. Tak mau dengar cakap orang, tiada kelembutan, degil. Dah jadi sebati sifat tu dalam diri dia. Maka Rasulullah bersihkan orang-orang sifat ini, iaitu suruh perbanyakkan menangis kerana Allah Ta'ala. Paksa baca Quran, menangis. Iqra'ul Quran wabku, baca Quran dan menangis. Paksa. Kalau tak boleh, paksa juga nangis. Dan ini akan melembutkan hati yang keras. Dan satu lagi, memberi makan orang-orang fakir miskin pun melembutkan hati yang keras. Dan antara juga sapu kepala anak-anak yatim, ini juga Rasulullah sebut dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, hadis sahih, antara nak lembutkan hati-hati yang keras, sapu kepala anak-anak yatim. Jadi ini antara cara-cara untuk membersihkan hati-hati yang hitam, yang menjadi gelap gulita kerana sifat-sifat tadilah, degil, dunia jadikan kiblat segala-galanya, kerana perempuan, kerana nafsu, kerana harta, kerana benci yang melampau. Jadi ini mudah-mudahan membantu kita lah, sebab kita nak bersama Rasulullah insya-Allah nanti, dan mudah-mudahan ini membantu kita bersihkan hati kita insya-Allah. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.